Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'amatihi tatimmu salihat. Nahmaduhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن وتركنا فاعلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون يا رب إبراهيم يا رب محمد صلى الله عليه أجمعين اللهم ارزقنا فهما وحكمة والعقل وحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا فتوح العارفين ارزقنا فم النبيين والعلماء العاملين حزن المرسلين وإمام المتقين برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana seperti biasa kita dapat mengerjakan ibadah dan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merahmati kita, dan mudah-mudahan dengan rahmat Allah itulah kita sentiasa mendapat keberkatan hidup daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita sambung lagi kitab ini. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kata Syafi'i, kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahawasanya yang terlebih menganiai dirinya itu bagi barang siapa yang mengendah dirinya akan seseorang, tiada mulia akan dia, dan dipuji akan barang siapa yang tiada dikenalnya, dan dikasih akan sahabat yang tiada memberi manfaat akan dia. Dan berhampirlah segala hukama Arab dan Ajam di Masyriq dan datang ke Maghrib, maka dipilih mereka itu hukama daripada perkataan hukama yang sekira-kira 4,000 patah kata. Kemudian daripada itu maka dipilih pula di dalamnya 100 patah perkataan. Kemudian daripada itu maka dipilih mereka itu pula di dalamnya 40 patah kata. Kemudian dikeluarkan itu dan dipilih mereka itu pula di dalamnya 4 patah perkataan. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Kita masih lagi di dalam pengajaran yang ke-47, yang mana di bawah itu kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, barang siapa yang terlebih menganiai dirinya itu bagi barang siapa yang merendah akan dirinya akan seseorang, tiada dimulia akan dia. Yani yang lebih menzalimi dirinya itu, yakni siapa dia merendah diri, barang siapa yang merendah itu, musannif letak tepi itu qauluhu, merendah diri akan seseorang yang tiada mulia akan dirinya, artinya merendah dirinya kerana dunia dan tiada kerana akhirat. Jadi maksud barang siapa yang nombor satu tu musannif kita ni Syekh, iaitu Syekh yang karang kitab, yakni ulama Aceh ni, dia karang kitab ni dia letak qauluhu, katanya musannif pengarang kitab ini, merendah akan dirinya itu akan seseorang, tiada memulia akan dirinya, yakni dia merendah diri dia tu kepada seseorang yang tiada memulia akan dia. Artinya dia merendah diri kerana dunia, bukan kerana akhirat. Tujuan dia rendah diri itu bukan kerana akhirat. Dia rendah diri pada seorang, bukan seseorang itu kerana orang mukmin ataupun sesama Islam, tapi dia rendah diri kerana seseorang itu maqam dan nisbah ke dunia itu lebih. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan merendah diri sesama Muslim itu adalah wajib
tu di antaranya. Tetapi kalau merendah diri kerana keduniaan atau pangkat seseorang, maka ini dikatakan menzalimi diri sendiri, seperti mana Al-Imam Syafi'i menyata di sini. Imam Al-Ghazali menyatakan, seperti mana ulama Al-Imam Ghazali, Al-Imam Syekh Abdul Salam, banyak lagi lah ulama lain menyatakan terendah diri seseorang itu kerana pangkat seseorang. Kerana dunia dia, maka 1/3 agama kita hilang. Tetapi kalau kita hormat dia disebabkan dia lebih tua daripada kita hormat dia disebabkan dia pemimpin, ataupun kita hormat dia kerana pemimpin ataupun dia ni lebih tua daripada kita rendah dirilah, maka tak jadi masalah waktu 1/3 agama tu tak jatuh. Tapi kita hormat seseorang yang berhormat ni, seseorang menteri ni, disebabkan dia pangkat dia, maka tak boleh. Tetapi kalau kita hormat dia disebabkan dia ni pemimpin, maka diboleh. Bahkan di dalam hadis pun menyatakan, iaitu man akmal imamah, siapa yang memuliakan iman, yakni pemimpin dengan hak yang betul, hak yang baik, maka seolah-olah dimuliakan Allah dan Rasul. Itu di antaranya. Dia sama, man akramal ulama, barang siapa memuliakan para alim ulama, akramallahu azza wa jalla wa rasuluh, maka niscaya Allah Ta'ala memuliakan seorang itu, dan begitu juga Rasul, yakni Nabi pun memulia seseorang itu di antaranya. Jadi sebab itulah merendah diri itu seseorang itu, maka tak boleh atau dipuji. Maknanya orang jangan puji yang kita, maknanya jangan nak tunggu orang puji baru kita nak merendah diri, tak boleh. Barang siapa yang tiada dikenal dan dikasih akan sahabat yang tiada memanfaatkan dia, yakni kata Al-Imam Syafi'i, yang mana barang siapa yang tiada dikenal dan tiada dikasih, dia tetap merendah diri. Yang tiada memberi manfaat akan diri dia, tapi dia tetap merendah diri, maka orang ni hak betul, cara merendah diri ni. Walaupun siapa dia tak kenal tu, tak dikasihi, tapi dia merendah diri kerana Allah, bukan kerana yang lain, bukan kerana akhirat, seperti mana musannif letak tepi itu di antaranya, maka hak ni dibenarkan. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, berhimpunglah segala hukama Arab dan ajam di Masyrik datang ke Maghrib, maka dipilih mereka itu hukama. Daripada perkataan hukama, sekira-kira 4,000 patah kata, yakni 4,000 patah perkataan. Kemudian daripada itu dipilih pula di dalamnya 100 patah perkataan. Kemudian dipilih itu, maka dipilih mereka itu pula di dalam 40 patah perkataan itu, hak banyak-banyak tu, daripada 100 kurang-kurang tu. Kemudian daripada itu, maka dipilih mereka itu pula di dalamnya 4 patah perkataan. Itu di antaranya. Jadi dan berhimpunlah, yakni ini dam tu ataf pada Imam Syafi'i lagi, yakni dan kata Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ini kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, berhimpun segala hukama Arab, orang bijak pandai di kalangan para ulama orang Arab dulu, dan begitu juga Arab, iaitu ajam di Masyrik, iaitu ajam, yakni orang-orang bukan Arab lah, orang macam kita semua ni, belah-belah tanah Melayu ni, ataupun belah Eropah, bukan di kalangan Arab. Ajam tu maknanya bukan di kalangan Arab lah. Yang datang ke, yang mana dia datang ke Maghrib, yang mana hukama, orang bijak pandai di kalangan para ulama dulu, dia melancong, dia pergi sini, maka dia pilih beberapa perkataan orang bijak pandai. Ulama-ulama dulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, apa lagi, Imam, banyaklah. Kalau kita tengok mereka ni sentiasa bermusafir. Mereka orang-orang musafir ni biasanya
orang yang luah pandangan dia. Orang yang dia melacung sini, dia melacung tempat molek lah, sini. Orang begini ni dia biasa pemikiran dia ataupun pandangan dia luah, sebab dia tahu banyak tempat begini. Jadi ulama-ulama dulu, Imam Syafi'i begitu juga ulama dulu, mereka ni panggil melacung, berjalan tempat kebaikan. Itu di antaranya. Jadi mereka pergi tempat sesuatu tempat tu, mereka ambil pengajaran, bukan pergi seronok semata-mata. Itu di antaranya. Sebab Allah Ta'ala menyatakan fanzuru, maka hendaklah kamu lihat akibatul mukadzibin. Kamu kalau mu ada tempat, mu ada lebih perbelanjaan kamu pergi suatu tempat tu, tengok tempat akibat orang-orang yang dibala oleh Allah. Tu orang yang dilaknat oleh Allah. Bukan, jangan contohnya pergi tempat mana, di Jordan misal kata contohnya, tempat kaum Lut, tu maka kita tengok laut matinya. Bukan pergi untuk bergembira, tetapi tengok akibat. Sebab apa kaum ni jadi begini? Sebab apa kaum Lut ni jadi begini? Apa dia buat terhadap Allah Azza wa Jalla yang menciptakan dia? Itu di antaranya. Ataupun di tempat-tempat lain pun untuk melihat kebesaran Allah, kembali pada Allah, tengok kebesaran yang hebat-hebat, balik pada Allah. Ini salah satu molek juga. Jadi ulama-ulama dulu, hukama, Imam Syafi'i kata dia berhimpun kata-kata ulama ni, kata-kata orang pijak pandai ni, maka dipilih perkataan itu, hukama itu sekira-kira 4,000 banyak pilih perkataan ni. Sebab itulah kita boleh ambil, maknanya kita boleh ambil contoh ulama Imam Syafi'i. Kita boleh ambil perkataan-perkataan para ulama, perkataan para imam-imam. Kita banyak biar tahu. Sekurangnya kita tak tahu dalam bahasa Arab pun kita tahu. Ini kata Imam Syafi'i, ini kata Imam Fudail bin Iyad, ini kata Hasan al-Basri, ini kata Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ini kata ulama hadis seperti mana Al-Hafiz Iraqi, Imam Nawawi. Biar kita banyak tahu perkataan tu supaya dia menjadi peringatan kepada kehidupan kita. Tu lebih lagi, dan kita nak bagi tahu pula kepada orang. Tu maknanya kita tahu, kita boleh khabarnya ni kata Imam Syafi'i ni, ni kata Al-Imam Malik ni, ni kata Imam Ahmad bin Hanbal ni. Sekurang-kurangnya ada banyak kita Arab yang kita Arab yang menakal kata-kata para ulama. Kitab Fathul Rabbani, kata-kata Imam Ghazali. Tajam kata-kata Imam Ghazali lah kitab Fathul Rabbani. Tu Fathul Rabbani tu banyaklah. Kita boleh pergi, kalau Terengganu ni kat Jendela Ilmu pun ada. Kalau sini kat Tanggak, kat Jaafar Rawah Kota Baru tu. Tu banyak. Maknanya dia dah rumi dah. Daripada Arab jatuh pada Jawi, dia pun rumi dah. Mudah. Banyak. Kita dengar perkataan-perkataan para ulama. Jadi Imam Syafi'i menyatakan berhimpun segala ulama ni di kalangan ajam dan masyarakat ini, bermusafir mereka ini, mereka ambil 4,000 perkataan. Kemudian daripada itu maka dipilih pula di dalamnya 100 patah perkataan. Dia ambil pula berapa 100 patah perkataan. Kemudian daripada itu dipilih pula di dalamnya, dalam 100 tu 40 perkataan. Dia ambil pula 40 perkataan. Banyak kata-kata ni. Dan kemudian daripada itu dipilih mereka itu pula di dalamnya 4 patah kata, yakni 4 patah perkataan. Mana? Pertama, jangan tanggung barang yang tiada kuasa menanggung dia barang. Dan kedua, jangan ku memperbuat akan suatu perbuatan yang tiada memberi manfaat akan dikau. Ketiga, jangan engkau jangan engkau harap memperdayakan akan dikau oleh hartamu, jikalau ada hartamu itu banyak sekalipun.
keempat, jangan aku tu, engkau tu kepada ala sawab, iaitu dalam kitab layak ni aku tu maknanya engkau. Iaitu yang keempat, jangan engkau harap akan perempuan kemudian maka disuruh oleh seorang raja akan empat patah kata. Yang ni jangan engkau harap akan perempuan. Koma situ, situ jatuh situ je. Itu di antaranya Imam Syafi'i berkumpul patah perkataan ni banyak. Di antaranya dia ambil dalam banyak-banyak patah perkataan itu, di antaranya pertama, jangan engkau tanggungkan barang yang tiada kuasa akan dia, akan barang tu. Yakni jangan engkau, jangan buat sesuatu maka yang tidak mampu kita buat. Maksudnya kita nak buat sesuatu tu kita kena berfikir dulu. Jangan buat sesuatu tu yang kita tanggung, kita sendiri tak kuasa nak buat. Kita tak kira lah dalam perniagaan ke apa, dalam kehidupan kita ni, jangan kita tanggung. Maksud tanggung ulama bahas iaitu jangan kita buat sesuatu yang tidak memberi faedah. Yakni kita kena fikir dulu nak buat sesuatu tu. Itu di antaranya. Kedua, jangan engkau perbuat akan suatu perbuatan yang tiada memberi manfaat akan dikau. Tu Imam Syafi'i kata, dia ambil banyak kata-kata ulama yang hebat-hebat ni, yakni jangan engkau buat sesuatu perbuatan yang tiada memberi manfaat akan diri engkau, sama ada hak dunia maupun hak akhirat, lebih lagi hak akhirat. Jangan buat. Kalau dua hak barang tu tidak memberi manfaat kepada kehidupan dunia kita, ada usah buat. Kalau barang tu tidak memberi manfaat, lebih lagi tidak memberi manfaat kepada urusan akhirat kita, maka jangan buat. Itu di antaranya Al-Imam Syafi'i, dan dia nakal daripada hukama-hukama, orang yang cerdik pandai di kalangan para ulama, kata-kata mereka ni. Ketiga, jangan engkau memperdayakan akan diri dikau oleh hartamu, jikalau hartamu itu banyak sekalipun. Jadi kata Imam Syafi'i, yang ambil dia kata para ulama, jangan kita memperdayakan akan dikau akan hartamu. Jangan disebabkan harta kita menjadi tipu daya, jadi terpedaya, walaupun banyak sekalipun. Ataupun di dalam kitab lain disebut harta ini yakni suatu nikmat. Nikmat harta ni suatu nikmat lah. Maka tak kira lah sesuatu pemberian nikmat Allah yang Allah beri kepada kita, walaupun banyak sekalipun, jangan kita memperdaya. Sama ada bentuk harta nikmat, sama ada bentuk makanan nikmat, sama ada bentuk ilmu nikmat, maka jangan memperdayakan diri kita daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala walaupun banyak sekalipun. Itu di antaranya. Keempat, iaitu yang keempat, qala musannifu rahimahullahu taala, keempat, jangan engkau harap akan perempuan. Apa maksud pula jangan engkau harap perempuan ni? Apa sabit-sabit ni? Yakni jangan jadi dayus engkau kepada perempuan. Itu maksudnya. Jangan engkau harap perempuan, jangan engkau menjadi dayus. Itu di antaranya. Jangan nak harap sesuatu perempuan tu, khususnya isteri lah, jangan jadi dayus. Kerana ad-dayus la yadkhulul jannah. Ini saya ngaji ni Tuan Guru Haji Rahim Arwah Tuan Guru Haji Rahim. Dia kata masuk harap tu yakni jangan jadi dayus. Itu iaitu jangan jadi dayus, kerana ad-dayus la yadkhulul jannah. Orang yang dayus ni tidak akan masuk syurga, kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia jadi raja, dia jadi pemimpin. Kalau dia beleber tu lainlah. Kalau beleber tu tapi kita buat sesuatu tu sebab kita takut, tak boleh. Tapi kalau kita tolong dia, tolong isteri ni, tolong perempuan, khususnya isteri lah, tapi kerana Allah, kita buat betul-betul kerana Allah, bukan kerana takut, bukan kerana takut beleber ke apa ke, maka kana Allah azza wa jalla fi baitil jannah, ai fi jannah, ai syakhs, iaitu
Allah Ta'ala akan membina mahliga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sabit dan hadis Al-Imam An-Nasa'i. Iaitu siapa dia tolong isteri dia ni, dah kiralah urusan rumah dia ni, maka urusan itu betul-betul kerana Allah Ta'ala akan membina mahliga dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antaranya. Dia tolong basuh kain ke, tolong apa lagi, basuh pinggang ke, apa lagi. Semua perbuatan yang dia tolong betul-betul kerana Allah, bukan kerana dayu. Bukan kerana takut belebek ke apa ke, bukan. Hak tu Allah Ta'ala akan bina mahliga, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kemudian maka disuruh oleh seorang raja akan 40 patah kata ini di dalam satu loh di dalam emas. Maka adalah raja itu mengambil pengajaran daripada setengah kata ini pada pekerjaan agama dan dunianya. Jadi bila begitu hukamat berkumpul, dia ambil 4 daripada banyak-banyak patah perkataan ni, hak 4 ni. Kemudian yakni raja ni dia ambil seorang raja ni, maka dia suruh seorang raja ni dia kumpul 4 patah perkataan ini, dia tulis dalam luh ni maknanya dalam suatu papang. Papang daripada emas, dia buat daripada emas papang tu. Maka adalah raja itu mengambil pengajaran daripada setengah kata ini. Jadi raja ni dia ambil cakna 4 patah perkataan ni. Tu jangan tanggung dengan urusan yang kita tidak mampu menanggungnya. Jangan duk nak jadi pemimpin, jangan duk nak jadi wakil rakyat sekiranya kita tidak mampu untuk menanggungnya, kerana dia merupakan amanah yang sangat besar. Itu dia sebutlah ke tu. Jangan engkau memperbuat sesuatu yang tidak memberi manfaat. Yang kedua, jangan engkau memperdayakan akan diri engkau harta ataupun nikmat-nikmat. Jikalau ada harta itu ataupun nikmat itu banyak sekalipun kepada diri kamu, jangan kamu terpedaya, yakni meninggal urusan akhirat. Jangan. Keempat, jangan engkau harap akan perempuan, yakni jangan engkau dayus akan perempuan. Maka raja tu dia ambil, diletak pada loh, iaitu papang tu. Maka daripada emas, dibuat daripada emas, dia tengok, dia ambil sebagai pengajaran. Itu di antaranya disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Yang ni raja tu raja dulu-dululah. Itu di antaranya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Pengajaran yang ke-48, berkata seorang hakim radhiyallahu anhu pada masa dahulu, padahal ia berjalan kepada segala negeri kerana mengajar ia akan segala manusia akan 6 patah kata, yakni 6 patah perkataan. Pertama, barang siapa tiada berilmu, maka tiadalah mulia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kemudian barang siapa tiada sabar daripada berbuat ibadah atas payah atau dan susah, dan menjauhi maksiat atas kedua tangan bala, maka tiadalah baginya pada akhirat. Ketiga, barang siapa ada ia bebal dan kurang akal, maka tiada ia manfaat dengan ilmunya. Keempat, barang siapa tiada takut akan Allah Ta'ala, yakni tiada mengerjakan akan segala suruhan Allah dan tiada menjauhi akan segala tegahan Allah, maka tiadalah bagi yang mulia pada Allah Ta'ala. Kelima, barang siapa tiada murah, maka tiadalah baginya senang di dalam akhirat. Keenam, barang siapa tiada menerima akan pengajaran orang, maka tiadalah baginya hujjah ke hadratillahi ta'ala, dan sayugianya bagi segala yang akal itu, iaitu memikir pada tiap-tiap harinya itu empat bahagi. Itu di antaranya.
di antara 4 bahagi itu, kita baca habis dulu ayat ini. Pertama, berbuat ibadah akan Tuhannya, dan kedua, iaitu mengira ia akan perbuatan dirinya. Ketiga, mengunjung segala ulama yang mengajar dia ilmu pada agamanya dan yang memberi nasihat akan dia. Keempat, bersuka dengan segala barang yang halal dihalalkan Allah Ta'ala serta baik niatnya, tetapi jangan berlebih-lebihan pada yang menolong pada ibadah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Dia pengajaran yang ke-48, berkata seorang hakim rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu boleh juga, tapi radhiyallahu tu kalau kita mengaji ni radhiyallahu maksudnya Allah Ta'ala redha, mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kepada dia, tapi bukan jangan maknanya kata Tuan Haji Rahim, yakni jangan kita salah faham radhiyallahu tu di kalangan para sahabat. Bukan, berkata hakim ni yakni hakim yang bijak ni, yang orang panggil orang yang soleh. Kata-kata soleh ni sebab tu disebut radhiyallahu. Radhiyallahu ni khususnya di kalangan para sahabat. Tu tapi kita ni kalau kita sebut hafizallah radhiyallahu kepada seseorang guru, ada masalah. Tapi bila radhiyallahu ni hak khususiahnya disebut itu para sahabat. Itu khususnya para sahabat. Tapi radhiyallahu rahimahullah ada je masalah kita nak sebut pun. Jadi berkata hakim, orang yang bijak pandai ni di kalangan para alim ulama juga ni. Para ulama-ulama ni, orang yang hakim ni, dia seorang hakim pada masa dahulu. Padahal ia berjalan kepada segala negeri. Dia ni orang hakim ni, orang bijak ni, dia kalangan para ulama ni, dia berjalan, dia musafir ni. Tengok ni salah satunya ulama ni. Dia suka bermusafir. Musafir mengambil pengajaran lah, bukan musafir sesuka hati, nak seronok semata-mata, tak boleh. Tapi kalau musafir melancung tempat untuk mengambil pengajaran, tengok kebesaran Allah, itu tak apa, tak masalah. Ni tengok orang soleh di kalangan para ulama ni, dia berjalan. Yang mana dia berjalan kepada suatu negeri itu kerana mengajar. Dia nak mengajar manusia ni. Segala manusia itu akan enam patah perkataan. Dia berjalan, dia khabar kepada manusia ni, dia jumpa manusia ini, dia pesan apa? Pertama, barang siapa tiada berilmu, maka tiadalah mulia di dalam dunia dan di dalam akhirat. Barang siapa yang tidak ada ilmu, barang siapa yang tidak ada ilmu, maka dia tidak akan mendapat kemuliaan di dunia dan di akhirat. Maupun dunia, ilmu hak dunia, dia tidak akan dimulia. Disebabkan dia pandai sesuatu bidang itulah orang jadi mulia dia. Disebabkan dia pandai dalam bidang sesuatu akademi, maka orang mulia dia di dunia dan juga di akhirat kalau dia orang soleh, orang baik. Walaupun dalam bidang akademik sekalipun dia ada ilmu, tapi orang baik, orang juru, dia akan mendapat mulia juga di akhirat. Dan begitu juga ilmu di sini juga dibahaskan oleh para ulama, iaitu ilmu agama. Siapa yang tidak ada ilmu agama, maka dia tidak akan dimuliakan di dunia dan di akhirat. Batulah kata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, tak kira siapa saja, tak kira tak nanti dia seorang ustaz, seorang tok guru, mufti dan sebagainya, tapi kalau dia ada sedikit banyak kefahaman ilmu agama di dalam diri dia akan mendapat mulia di dalam dunia maupun di akhirat. Allah akan mulia dia ni. Orang yang bukan di kalangan tok guru, bukan di kalangan mufti, bukan di kalangan tok qadi, ataupun di kalangan ustaz ke dan sebagainya, tapi dia ni ada sedikit kefahaman ilmu, maka dia beramal dengan ilmu itu, maka dia akan jadi mulia juga di dalam dunia dan di akhirat. Itu di antaranya. Kedua, barang siapa tiada sabar daripada berbuat ibadah akan atas payah dan atas susah dan menjauhi maksiat, dan atas menjauhi maksiat dan atas kedatangan bala, maka tiadalah baginya pada akhirat.
Para ulama dulu dia mengajar orang hakim di kalangan para ulama cerdik pandai ni, dia mengajar manusia, dia musafir sana ke sini, dia beritahu apa. Yang kedua, dia kata siapa tak ada sabar dalam berbuat ibadah, dan payah dan tidak payah, dia pula jadi tidak maknanya tiada sabar atas berbuat ibadah dan atas payah dan atas susah nak buat ibadah ni, dia tak ada sabar ni. Apa jawapan dia? Dan begitu juga dia tidak sabar di atas maksiat ni. Apa maksud? Buat maksiat, buat maksiat, tak sabar buat maksiat. Sepatutnya jangan buat, sabar, tahan daripada kemanisan maksiat tu. Tapi dia buat juga maksiat, tak ada sabar dalam buat maksiat juga. Sepatutnya dia tegah diri dia daripada berbuat maksiat ni, tapi dia buat juga. Dan satu lagi, dan atas kedatangan bala, beberapa ujian Allah Ta'ala kepada diri dia ni, dia tak sabar ni. Maka jawapan dia apa? Jawapan kepada barang siapa tiada sabar atas berbuat ibadah, atas payah, dan barang siapa yang iaitu tidak sabar dalam menjauhi maksiat Allah ni, dan atas kedatangan bala ni, apa jawapan semua itu? Maka tiadalah baginya dalam akhirat, makanya yakni dalam kehidupan akhirat ni dia tidak ada bahagia, yakni tidak akan mendapat kemuliaan di sisi Allah, dan tidak mendapat keuntungan ataupun di kalangan orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan akhirat dia tak ada, sebab dia tak ada begini ni. Sebab ibadah ni kita kena sabar. Ibadah ni payah, tapi bila kita sabar, maka nafsu jadi tunduk. Buat maksiat ini suatu perbuatan manis, tapi bila kita sabar jauh daripada maksiat ni, lama-lama nafsu jadi kendor, nafsu jadi tunduk. Itu di antaranya. Itu pentingnya sabar dalam sesuatu berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, ni kata para ulama lagi, barang siapa ada ia bebal dan kurang akal, barang siapa yang ia bebal, yakni bodoh dan kurang akal, bodoh bodoh jugalah, kurang akal ni bodoh, sama je. Itu di antaranya, maka tiada ia manfaat dengan ilmunya. Jadi barang siapa dia bodoh ni dan dia kurang akal, tapi dia ada ilmu khususnya, maka ilmu dia tidak akan beri manfaat pada dia. Sebab ilmu dengan akal kena seiring. Kena, kalau batam menyapu tu dengan menyapu tu mesti berhubung sekali. Sekali. Tak boleh menyapu saja tanpa ada batam menyapu, tak boleh. Dia kena sekali. Maka begitu juga akal dengan ilmu ni kena sekali. Kalau orang tu ilmu lebih saja tapi tidak ada akal, apa-apa dia boleh bertindak dengan kebodohan akal dia tu. Tu. Sebab itulah kita tengok, tak percaya rasa ulama ni buat begini. Tak percaya rasa para alim ulama, Tok Mufti ni buat begini, ustaz ni buat begini. Maka jangan kita berasa hairan, kerana kadang-kadangnya akal dengan ilmu ni dia tak selari. Bila akal dengan ilmu dia selari, maka ilmu dia akan jadi comel. Ilmu dia tu jadi comel lah. Pandangan orang tengok ilmu dia, bagus ni. Itu di antaranya. Itu disebut oleh para ulama. Jadi barang siapa dia bodoh, kurang akal, maka ilmu dia tidak beri manfaat pada diri dia. Itu di antara, na'udzubillah min zalik. Keempat, barang siapa tiada tegah, barang siapa tiada takut akan Allah Ta'ala, yakni tiada mengerjakan akan segala suruhan Allah dan tiada menjauhi akan segala tegahannya, maka tiada baginya barang siapa itu mulia di sisi Allah. Barang siapa tidak ada takut, yakni tidak buat apa Allah Ta'ala suruh, maka dia ni tidak ada bahagian, yakni dia tidak akan menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Syarat nak jadi orang yang mulia di sisi Allah, mesti membuat segala suruhan Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu sekurang-kurangnya. Nak jadi mulia tu, nak lebih sikit lagi boleh lagi. Nak lebih sikit lagi, nak lebih cepat lagi mulia di sisi Allah, memperbanyakkan yang sunnah. Sebab menjauhi yang hak iaitu menunaikan segala suruhan Allah itu hak wajib dah. Menjauhi segala larangan Allah itu hak wajib dah. Itu memadai dah.
Kalau kita jadi gitu pun alhamdulillah dah. Kita jadi orang mulia dari sisi Allah. Tapi nak mulia lagi, lebih nak jadi di sisi Allah ni ada makam-makam tertentu. Orang ni mulia tahap ni, orang ni mulia tahap ni. Nak mulia lagi sisi Allah, maka hendaklah memperbanyakkan ibadah sunat seperti mana disebut oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain ya rabbal alamin. Kelima, barang siapa tiada ia murah, maka tiada baginya senang di dalam akhirat. Kata hukama lagi, barang siapa tiada murah, barang siapa ia tidak ada sifat murah, yakni kedekut, bakhil ataupun syuhah, dua. Tu lawan dia, lawan murah ni bakhil. Bakhil ni dia kedekut pada pada orang lain. Itu bakhil. Syuhah ni bakhil juga, tapi syuhah ni dia kedekut pada diri dia dan kedekut juga pada diri orang lain. Dua lafaz Allah Ta'ala sebut, bakhlun bakhil, syuhah bakhil juga. Jadi barang siapa ada sifat itu dan dia tidak ada sifat murah ni, maka dia tidak ada sifat senang di dalam akhirat. Sebab pemurah itu adalah tanda keimanan seseorang, ataupun disebut dalam hadis Al-Imam Abu Dzar dan daripada Imam Baihaqi fil Awsat, menyatakan Allah Ta'ala menghiasi keimanan seseorang itu dua perkara. Pertama, Allah hiaskan diri keimanan seseorang itu, jadi comel keimanan seseorang itu dengan ada sifat pemurah. Yang kedua, ada sifat malu. Sifat malu. Dia ada sifat pemurah, maka tanda dia tu kesempurnaan iman yang ada pada diri dia. Dia ada sifat malu, maka tanda dia tu ada kesempurnaan iman pada diri dia. Yakni malu dalam berbuat maksiat pada Allah. Malu pekat orang awam, malu buat maksiat pada Allah. Nak buat maksiat, semalu Allah Ta'ala tengok ni. Buat segitu. Mereka kita duk mengaji sok dah ni, duk dengar surah ni, majlis ni dalam YouTube-nya, banyak majlis ilmu kita dengar daripada dulu sekarang sampailah sekarang. Tahap kita ni malu rasa tak buat benda yang sunat. Rasa malu tu. Bila kita duduk makam tu, itu yang disebut oleh Imam Ghazali, itulah dabus salihin. Itulah orang panggil amalan orang soleh terdahulu. Sebab apa? Salah satunya mereka dekat dengan Allah kerana mereka ada sifat malu. Sifat jauh maksiat tu mereka jauh dah. Mereka rasa malu tu tak, lepas dah mereka. Tapi bila mereka dah naik tahap, mereka nak jalan ke hadratillah, nak sampai ke peringkat yang lebih tinggi di sisi Allah, mereka ada sifat malu dalam meninggal ibadah. Malu rasa nak zikir hari ni, malu rasa nak selawat kepada Allah pada hari ini, malu rasa nak buat ibadah tahajud ke, ibadah apa lagi, witir ke, ibadah apa lagi, baca Al-Quran ke, rasa malu rasa pada Allah. Kalau rasa begitu, alhamdulillah lah. Kita, kedudukan kita ni nak jadi makam orang soleh ni, inilah salah satu jalan orang soleh terdahulu. Ini jalan orang soleh terdahulu, seperti mana Al-Imam Ibrahim Adham, dia menyatakan bahawasanya Ibrahim Adham menyatakan, salah satu aku ni dekat dengan Allah, aku merasa zauki, rasa kelazatan dan hubungan aku dengan Allah ni, salah satunya aku mengingati hadis Nabi SAW yang mana Rasulullah kata, sifat yang dihias kepada diri seseorang pemurah dan begitu juga sifat pemalu, maka aku menjadikan malu aku itu dalam diri aku itu tebal. Yakni malu dalam aku nak meninggalkan ibadah pada Allah. Hak wajib sudah tentu dah, tapi dia bila dia tinggal ibadah, tinggal zikir, rasa malu, rasa tak berzikir la ilaha illallah hari ni. Rasa begitu. Alhamdulillah dah. Itu hak takutnya dak rasa malu langsung tinggal zikir. Hak paling teruk lagi, dak rasa malu langsung buat maksiat. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Hak tu jatuh pada hukum tu. Barang siapa yang buat maksiat ni, buat sesuatu maksiat yang dimurkai oleh Allah, dedah aurat dan sebagainya, waktu masuk dalam hadis Rasulullah menyatakan para nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, mereka selalu berpesan, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta.
Barang siapa yang tidak ada malu, nescaya dia akan buat apa sahaja. Dia muka tak malu, buat maksiat. Buat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Muka selamba saja buat maksiat. Ini masuklah hadis tu. Tapi peringkat kita ni, peringkat orang yang selalu mendengar Allah, ilmu agama ataupun selalu sembahyang berjamaah, peringkat kita ni biar ada sifat malu rasa tinggal sesuatu ibadah yang sunat, malu rasa tinggal zikir pada Allah, malu rasa tinggal iaitu selawat pada Nabi, malu rasa orang tengok, itu tak jadi. Malu rasa orang tengok kita buat ibadah ni, malu rasa orang perhati kita, bisa kata malu kedudukan kita. Itu tak betul tu. Itu bukan malu gitu, itu malu tak tepat. Maksud malu ni, malu dalam kita meninggal sesuatu ibadah sunat kepada Allah SWT, sedangkan ibadah sunat itu lebih dekat dengan Allah. Jadi itu menunjukkan yang seperti disebut oleh para ulama, iaitu Allah Ta'ala hiaskan sifat iman itu, iaitu sifat pemurah dan begitu juga sifat malu. Dan dalam hadis, sambungan hadis itu, lafzul lil hadis Nabi SAW, sambungan hadis itu, dan Allah menjadikan, yakni Allah menghiaskan kekufuran, yakni kufur terhadap nikmat itu dua perkara juga. Mana? Sifat bakhil dan sifat jahat perangai. Tu Allah Taala tu dia ni keimanan kekufuran Allah Taala hias. Sebab apa? Hakikatnya harta itu merupakan dhaman daripada Allah, pemberian daripada Allah. Lalu ataupun dengan ilmu ke apa-apa nikmat yang Allah beri pada dia, sebenarnya itu hakikatnya pemberian Allah, tapi dia bakhil. Tak cukup dia bakhil, ataupun dia tidak bakhil, dia pemurah, tapi dia ada satu sifat lagi, perangai jahat. Perangai jahat, maka Allah hias dengan kekufuran itu dua perkara, yakni iaitu bakhil dan begitu juga sifat iaitu sifat jahat perangai. Na'udzubillah min zalik. Ni ramai orang dia buat ibadah, dia pemurah, tapi perangai jahat. Na'udzubillah min zalik. Itu di antaranya. Dan keenam, barang siapa tiada menerima ia akan pengajaran orang, maka tiada baginya hujjah ke hadratillah. Yakni barang siapa yang tidak menerima pengajaran orang, pengajaran baik-baik, orang tegur dia baik-baik, maka dia tak boleh nak terima, maka tiada baginya hujjah, yakni suatu hujjah untuk dia lebih baik ke hadratillah, untuk mendapat keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni bab pengajaran orang bagi tahu kita ni kita kena terima. Tegur orang tegur kepada kita tu kena terima. Tapi tegur cara molek lah. Tu jangan tegur cara-cara hok nak molek. Nak tegur orang tu kena ada saluran dia tegur begini. Bukan tegur cara ramai-ramai. Mu tak sah ambil semayang. Tak betul tu. Apa ambil semayang ni? Tak betul lah begitu. Ataupun mu tak betul azan ni. Azan apa begini? Tak betul lah. Walaupun kita dengar dia azan tak betul tu, jumpa cara molek ni. Cara azan ni betul. Tu. Awak ni tak betul Fatihah awak ni. Tanya molek. Jumpa cara tak kena Fatihah awak ni. Tak tahulah, saya pun tak tahu juga, saya pun tak belajar juga. Itu cara dia. Maka orang yang bila orang tegur dia cara baik gitu, cara ada saluran dia, maka wajib dia kena menerima pengajaran orang yang baik. Orang yang terima cara baik, dia kena terima, wajib. Kata ulama seperti mana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Kerana apa? Kerana untuk membaik diri dia, untuk dia lebih baik diri dia ke hadratillah. Yang apa maksud? Untuk dia sampai diri dia pada Allah lebih baik. Itu di antara itu disebut oleh iaitu para hakim, yakni ulama-ulama yang bijak pandai. Dan sayugianya, kita berhenti di situ. Dan sayugianya bagi segala yang akal itu memikir pada tiap-tiap hari itu empat bahagi. Pertama, berbuat ibadah akan Tuhannya. Kedua, mengira akan perbuatan dirinya. Ketiga, mengunjung segala ulama yang mengajar dia ilmu agama dan yang memberi
nasihat akan dia. Keempat, bersuka dengan segala barang yang halal oleh Allah Ta'ala serta baik niatnya, tetapi jangan berlebihan. Dan sayugianya, kita boleh tu situ, comel stesen molek comel situ, dan sayugianya. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini menjadi manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri manfaat pada kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala menimbulkan dalam hati kita kekuatan dalam memeliharakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah suatu hari nanti bila kita bertemu Allah Azza wa Jalla, insya-Allah akan diletakkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekadar dulu, wallahu a'lam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akilna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.